Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada kelas kita pada kali ini. Okey, so tajuk kita adalah kesan daya. Sebelum ni kita masuk mengenai apa itu daya dan jenis-jenis daya lah. Kemudian kita belajar pasal daya, ada magnitude, ada arah. Kemudian hukum Newton yang ketiga. Saya ulang sikit lah. Hukum Newton ketiga ni, kalau ada daya yang kita kenakan, akan ada daya tindak balas. Sebagai contoh, kita tolak dinding. Katalah tangan cikgu ni dinding. Okay, so tangan cikgu yang ni tolak dinding. Bila tolak dinding, maksudnya kita kenakan daya. Tangan belah ni kenakan daya. Dalam masa yang sama, dinding pun tolak dengan kita balik. Kalau kita tolak 10, nilai dia 10 Newton, dinding tu tolak tangan kita balik 10 Newton. Cuma pada arah yang berbeza. Yang tu tengok balik perbincangan kita pada kelas yang sebelum tu lah. Okay. So hari ni kita masuk kesan daya. Cikgu harap kamu dah tengoklah video yang cikgu share tu. Okay. So kita terus kepada soalan. Isikan tempat kosong untuk menunjukkan kesan daya. Kesan daya ni tolakan dan tarikan. Bila kita tolak, bila kita tarik, maka akan ada kesan dia. Pertama, cuba tengok gambar ni. Okay. So ini asalnya tin ni macam mana? Okay, asalnya tin ni elok kan? Tin tu macam tu. Tapi bila kita kenakan daya, kita picit, kita tekan dia, maka apa yang berubah? Maka daya ini kita nampak tin tu bentuk dia sudah berubah. Asalnya macam ni, tapi dah jadi macam ni. So daya boleh mengubah bentuk. Dan juga bukan takat bentuk, saiz. Saiz pun boleh berubah. Yang ni saiz dia besar sebab dalam keadaan yang asal. Bila kita picit dia, maka kita kenakan daya kepada dia, maka saiz pun berubah menjadi lebih kecil. Bila kita tarik, maka saiz pun berubah menjadi lebih besar. So itu menunjukkan bahawa daya boleh mengubah bentuk dan juga boleh mengubah saiz. Okay. Gambar yang kedua. Okay, kita tengok asalnya kawan ni pukul ke arah ni. So ke arah lawan. Kemudian kita tengok kawan ni pula pukul. Maka bulu tangkis ni akan bergerak ke sini pula. Tidak? Jadi apa punya kesan dia? Okay, daya boleh mengubah arah pergerakan. Okay, arah pergerakan. Bila kita pukul bola, bola tu bergerak ke sana. Kawan kita pukul pula, maka dia bergerak ke belah sini pula. So arah dia berubah. Bila kita kenakan daya, arah dia boleh berubah. Okay. Yang ni pula, dua orang kawan yang ketiga tu tengah kayuh basikal. Kemudian kawan yang di belakang tu kayuh laju. Dia bergerak juga. Kan? Dua-dua tengah bergerak. Tapi bila kita kayuh laju, kita kenakan daya lagi kuat, maka kita nampak daya boleh mengubah kelajuan. Asalnya pelan lah. Kita kenakan daya tu dia dah bergerak lah. Kemudian kita kenakan daya lagi. Maka laju pun boleh berubah disebabkan oleh daya. So, tiga tadi, daya boleh mengubah bentuk dan saiz. Daya boleh mengubah arah. Daya boleh mengubah kelajuan. Okey. Tengok gambar yang keempat. Okey. Asalnya kotak ni duduk di bawah. Kan? Kotak atau nombor 4 duduk di bawah. Bergerak tak? Dia tak bergerak. Tapi bila kawan ni angkat, maka daripada tak bergerak tu, dia bergerak naik ke atas. So, daya boleh menggerakkan objek yang pegun. Pegun ni tak bergerak. Sebagai contoh, okay, kita ada satu barang atas meja kita, buku contohnya. Buku tu tak bergerak. Tapi bila kita tolak,
So bila kita tolak, yang tak bergerak tu akan bergerak. Jadi daya boleh menyebabkan objek yang tak bergerak, yang pegun, bila kita tolak, dia akan bergerak. Okey. Kemudian, daya boleh, kita tengok keeper bola ni tadi, asalnya bola ni tengah bergerak, kan? Striker tu akan shoot bola, akan sepak bola. Okey. Bola bergerak dengan laju. Bila keeper tu tangkap, bola yang sedang bergerak tu akan berhenti. Maka daya boleh memberhentikan objek yang sedang bergerak. Okey, yang ni nak lagi contoh. Bila kita tengah bawa motor, kan kita tengah bawa motor lah. Bawa motor laju, kita tekan brake. Tekan brake, brake tu akan pegang kita punya roda. Roda kita tengah bergerak ni, bergerak laju. Kita tekan brake. Bila kita tekan brake, brake kita akan pegang, akan picit tayar tu, rim tayar tu. Okey. Jadi ataupun tak panggil rim lah, kita panggil disc brake kan, ataupun tu yang pusing tu kan. Jadi bila pegang, dia akan berhenti. Jadi ini menunjukkan bahawa bukti bahawa daya boleh menggerakkan, memberhentikan objek yang bergerak. Jadi inilah kesan, 5 kesan daya. Ubah saiz, ubah bentuk, kemudian ubah arah pergerakan, ubah kelajuan, boleh menggerakkan objek yang pegun dan boleh memberhentikan objek yang sedang bergerak. Okey, habis mengenai kesan daya. Okey. Kemudian kita masuk sikit mengenai daya apungan. Okey. Kita tengok gambar ni, ada dua objek iaitu ais dan juga batu. Apa beza dia? Okey, persamaan dia, dua-dua diletakkan di dalam air. Apa beza dia? Beza dia, bila kita letakkan ais akan terapung. Bila kita masukkan batu dalam air, batu akan tenggelam. Jadi apa kaitan dengan daya apungan? Kenapa dia timbul? Kenapa dia tenggelam? Okey. Bila kita masukkan ais ni, dia ada berat dia. So berat arah ke mana? Berat arah ke bawah. Ini ialah berat. Ais akan tarik ke bawah lah. Akan tarik ke bumi, ke bawah. Dalam masa yang sama, hukum Newton ketiga mengatakan bila ada daya yang tolak ke bawah, akan ada daya lain yang tolak ke atas. Maksudnya, warna lain. Akan ada daya yang tolak ke atas. Daya ni lah dipanggil daya apungan. Ataupun bahasa lain, nama lain dia daya tujuh ke atas. Daya tujuh ke atas. Tujuh ni tolak ke atas. Maksudnya ada yang tolak ke bawah, berat. Ada yang tolak ke atas. Okey. Kenapa dia terapung? Sebab sama. Bila sama, dia terapung lah. Yang bawah yang tarik ke bawah dengan nilai yang tarik ke atas, sama. Maksudnya, kalau berat dia, daya berat dia, saya cuba ambil yang lain, warna lain, senang sikit. Tengok. Okey. Kalau berat dia 5 Newton, tarik ke bawah tu 5 Newton, yang tarik ke atas pun sama, 5 Newton. Maka hak bawah, hak tarik ke bawah dengan hak tarik ke atas sama, maka dia akan terapung. Okey, faham lah? Okey. So yang A ni nak tulis macam mana? Okey, jadi yang A ni daya apungan nampak? Sama dengan berat objek. Ni daya apungan sama dengan berat objek. Jadi ini menyebabkan objek akan terapung. Objek akan terapung. Okey. Soalan yang kedua. Batu pula. Kenapa batu pula tenggelam? Okey, ingat
bila satu benda diletakkan di dalam air, cikgu abang tadi, dia ada dua daya. Satu daya berat. Berat ni dia akan tarik ke bawah. Dan dalam masa yang sama, ada daya apungan. Daya apungan. Okey. Ataupun daya tujuh ke atas, samalah. Okey. Kenapa dia tenggelam pula? Sebab ada sepatutnya bila ada dua daya, sama macam air lah, dia akan terapung. Ini kerana berat ni dia lebih berat, lebih banyak. Maksud dia kalau yang ni 5 Newton, macam yang air tadi, apungan dia mungkin dalam 2 Newton. Maka yang tarik ke bawah tu lebih. Bila tarik ke bawah tu lebih, sebab itulah dia akan tenggelam. Sebab itulah jawapan dia yang B ni, daya apungan. Daya apungan, nampak ni. Apa simbol tu? Simbol ni menunjukkan kurang ataupun kecil. Lebih kurang ataupun lebih kecil daripada berat objek. So dia berat objek tu tarik ke bawah tu lebih. Sebab itulah dia akan tenggelam. So menyebabkan objek akan tenggelam. Okay. So daya tolak balas iaitu daya apungan yang tolak ke atas tadi, okay, bertindak dengan magnitude yang sama tetapi pada arah yang berbeza. Maksud dia, bila berat dengan daya apungan ni, kalau macam ais ni, kan, dia terapung sebab nilai magnitude nilai lah. Yang ni 5 Newton, atas pun 5 Newton. So, magnitude yang sama. Tapi arah yang berbeza. Berat tolak ke bawah, tarik ke bawah. Daya apungan tolak ke atas. So, arah yang berbeza. Nilai magnitude dia sama. Itu hukum Newton ketiga yang kita belajar pada silibus ataupun pembelajaran yang sebelum tu lah. So, boleh faham kan? Okay, jadi kalau kamu tengok kenapa satu objek itu terapung ataupun timbul, kerana berat tarik ke bawah dan daya apungan yang tolak ke atas nilai dia sama. Kenapa pula satu objek itu tenggelam? Kerana berat dia lebih kuat ataupun lebih banyak nilai dia, lebih tinggi nilai dia berbanding dengan daya apungan yang tolak ke atas. Okay. Kemudian yang kedua, ketumpatan dan kesan apungan. Okey. Di tingkatan 1, kalaulah kamu ingat, kita dah sentuh mengenai ketumpatan. Di mana dalam topik ketumpatan ini, kan, dalam topik ketumpatan ini, cikgu dah ajak objek yang lebih tumpat, dia akan tenggelam. Okey. Objek yang kurang tumpat, dia akan timbul ataupun terapung. So, apa kaitan ketumpatan yang kita banyak di tingkatan 1 ni dengan daya apungan yang kita banyak sekarang ni? Kita nak relate dan kita nak kaitkan lah. Okey, jadi ketumpatan objek, tak apa, aku tulis dulu. Okey, ketumpatan objek, okey, yang terapung sebab A yang pertama ni dia terapung. Kenapa dia terapung? Kerana ketumpatan objek ni kurang. Ni nampak ni. Simbol tu kurang daripada ketumpatan cecair. Maksud dia objek ini terapung kerana ketumpatan dia kurang. Objek kurang tumpat, cikgu abang tadi,
Ni ayat ni. Objek kurang tumpat dia akan terapung. Jadi antara ayat dengan objek kurang tumpat. Ini menunjukkan bahawa daya, kita baca hari ini pula, daya apungan ataupun nama lain tadi apa? Daya tujah ke atas lebih daripada berat objek. So objek akan terapung. Maksudnya dalam kita kaitkan dua benda lah. Kita kaitkan dua benda. Okey, kita ulang balik lah. Okey, kenapa dia terapung? Ada dua konsep. Satu ketumpatan, di mana yang terapung objek itu kurang tumpat. Okey. Yang kedua, daya apungan. Ataupun nama lain, daya tujah ke atas. Lebih tinggi ataupun sama ataupun lebih daripada berat. Berat yang tarik ke bawah tu sikit, yang tolak ke atas tu banyak, maka dia akan terapung. So dua konsep untuk menerangkan kenapa dia terapung, kenapa dia timbul. Satu ketumpatan, satu lagi daya apungan. Okey. Sama juga kalau kita nak jawab soalan yang kedua ni. Kenapa batu ni tenggelam? Okey, pertama kita sebut mengenai ketumpatan. Kenapa batu tu tenggelam? Kerana ketumpatan objek ataupun batu lebih, yang ni lebih, ataupun lebih tumpat daripada cecair. Bila batu tu lebih tumpat, maka dia akan tenggelam. Tu konsep yang pertama. Okay. Konsep yang kedua menerangkan daya tadi. So daya apungan ataupun nama lain daya tujah ke atas kurang. Ni kurang lah. Kurang daripada berat objek. So objek akan tenggelam. So kenapa kena jawab dua ni? Sebab bergantung kepada soalan. Kadang-kadang soalan tanya kenapa objek itu tenggelam. Okey, terangkan kenapa objek itu tenggelam berdasarkan ketumpatan. So kamu kena jawablah. Tenggelam kerana objek itu lebih tumpat daripada air. Kalau dia kata terangkan berdasarkan daya apungan. So kena jawablah daya apungan. Kalau tenggelam lah, daya apungan kuranglah, berat lebih. Lebih kurang macam tu. So kena relatekanlah ketumpatan dengan daya apungan ataupun daya tujah ke atas. Okey. Boleh faham? Okey. So rumusan dia, cikgu buat rumusan. Okey. Pertama sekali tadi kita masuk kepada pertama kesan daya. Okey, ringkas lah. Okey, kesan daya. Daya boleh ubah bentuk ataupun saiz. Daya juga boleh ubah arah. Daya boleh ubah kelajuan. Kan tadi kan? Daya boleh ubah objek yang bergerak lah. Bergerak, dia akan menggerakkan objek lah. Objek itu pegun, berhenti, kita boleh tolak, dia bergerak. Kemudian dia boleh berhentikan objek yang pegun. Objek yang bergerak, kita tangkap, dia berhenti bergerak. Tu 5 kesan daya yang perlu kita tahu. Okey, tu yang pertama. Okey, yang kedua nak tengok kenapa dia terapung ataupun tenggelam. Okey. So ni ya. Okey. Ini ais. Okey, batu. Okey. So setiap benda ni dia ada 2 daya. Dia boleh. Okey, satu berat,
P. Satu lagi yang tolak ke atas, daya apungan. Mesti ada dua daya tu. Sama juga dengan batu. Bila batu pun sama. Dia ada dia ada berat dan dia ada daya apungan. DA, daya apungan. So, bila ada dua daya ni, persoalannya kenapa ada timbul tenggelam? Okey. Timbul tenggelam sebab yang ni DA ni lebih ataupun sama dengan berat. Ataupun kurang lah. Berat dia kurang, daya apungan tu lebih. Maka dia akan tolak ke atas. Hak tarik ke atas tu tinggi kan. Okay. Hak tenggelam pula sebab berat dia lebih. Daya apungan dia kurang. Jadi dia akan tarik ke bawah. Itu konsep yang kita belajar lah. Okay. Yang kedua, kita di kereta satu, kita belajar pasal ketumpatan. Kait dengan yang ni. Okay. Kenapa batu ni tenggelam? Sebab batu lebih tumpat. Kenapa ais itu terapung? Sebab ais kurang tumpat. So, kamu boleh jawab ikut soalan lah. Kalau soalan minta daya apungan, so jawab berkenaan dengan daya apungan. Kalau soalan minta terangkan dalam bentuk ketumpatan, konsep ketumpatan, so jawablah dalam bentuk konsep ketumpatan. Faham? Okay. Jadi sekian saja. Cikgu harap kamu faham. Kalau tak faham, boleh komen dekat bawah ke ataupun boleh tanya dalam grup ke. Tak ada masalah. Okay. So sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.